Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama kami pada hujung minggu ini, hari Sabtu. Sekali lagi bersama saya, Farin Ahmad dan juga Fatin Halimah Yusof. Hari ini macam ada majlis awak ke? Bukan majlis saya, tapi kalau nak tahu kena tunggu sampai di hujung rancangan kita. Baik, sebelum kita terus membuka siaran kita pada hari ini, kami di Wanita Hari ini juga turut berduka cita dan ingin juga berkongsi apakah perkembangan terkini mengenai bencana tanah runtuh yang saya kira rata-rata kesemua rakyat Malaysia telah pun mengetahui tentang situasi ini. Dan setakat 7.30 pagi tadi, masih lagi 21 maut dan operasi mencari 12 yang hilang terus disambung, Fatin. Ya, dan rata-rata memang sangat-sangat prihatin, dan ini mungkin kita boleh kongsikan antara tragedi yang mana di Batang Kali, Perdana Menteri kita turun padang jugalah untuk memberi sumbangan, kalau boleh kita kongsikan, di mana 10,000 untuk permulaan dan 1,000 bagi setiap keluarga mangsa yang lain. Dan saya kira ini satu keprihatinan dan juga seluruh rakyat Malaysia bersama-sama mendoakan supaya kesemua mangsa bagi yang selamat kita syukur, tetapi bagi yang masih lagi belum ditemui, proses mencari dan menyelamat masih lagi diteruskan. Ya, dan Perdana Menteri juga berkata yang mana bantuan itu akan diselaraskan oleh Kerajaan Selangor dan juga badan bukan kerajaan iaitu NGO. Okey, yang mungkin boleh kita kongsikan juga kan dalam kita ada perancangan cuti sekolah dan sebagainya, rentetan dari apa yang berlaku semalam. Ya, dan rentetan daripada apa yang terjadi di mana telah juga diwartakan bahawa semua tempat perkelahan dan perkemahan di negeri Selangor diarah untuk tutup selama 7 hari bermula 17 Disember. Dan saya kira inisiatif ini ataupun arahan ini juga telah dituruti di beberapa negeri yang lain. Dan ini antara mereka perlu berjaga-jaga antara Johor dan juga beberapa kawasan lain. Dan saya kira ini juga berkaitan juga dengan keadaan cuaca yang sangat-sangat tidak menentu di sana sini. Khususnya ini yang kami ingin kongsikan mengenai ramalan cuaca signifikan. Ya, kalau boleh kita kongsikan berdasarkan analisis mudah-mudahan cuaca, Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan yang melibatkan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor berkuat kuasa daripada 17 hingga 20 Disember 2022 seperti mana dipaparkan di kaca TV ini, dan juga amaran angin kencang dan laut bergelora bagi perairan Laut Cina Selatan juga telah dikemas kini berkuat kuasa sehingga 22 Disember 2022. Okey, baik. Kalau kita lihat daripada apa yang kami kongsikan ini, saya secara peribadi juga sangat-sangat merayu kepada semua pihak, khususnya para ibu bapa, tidak kira siapa juga yang merancang. Kita faham, Fatin, bahawa sekarang musim cuti sekolah, pelbagai rencana telah dirancangkan, tetapi sila ambil kira keadaan-keadaan seperti ini. Dan sekiranya keadaan-keadaan seperti di tepi laut, tepi sungai, keadaan-keadaan berisiko seperti tapak perkemahan dan sebagainya, bukan kalau boleh, saya minta elakkan buat sementara ini. Ya, betul. Rancang betul-betul untuk keselamatan kita semua. Okey, selesai untuk perkongsian kita apa yang mungkin menjadi perhatian. Dan saya tertanya juga, meriah sebenarnya bukan majlis awak, bukan majlis kami. Tetapi ini majlis untuk kita semua, dan pengantin pun sudah berada di belakang. Boleh kita kata bakal pengantin lah itu sebenarnya. Bakal pengantin. Dan apa yang mereka sedang lakukan tu, Fatin, kita akan kongsikan bersama dengan para penonton. Tapi sebelum itu, kompilasi TikTok menarik ini untuk anda. Jom kita saksikan. Kumpang di Palu, pengantin baru duduk bersanding tersipu malu. Kumpang di Palu,
Okey, kalau kita lihat, inilah kami akan kongsikan bersama dengan anda nostalgia malam berinai. Awak mesti teringat nostalgia awak dulu kan? Aduh, tergelak tu. Bukan, saya adalah. Tapi rupanya saya Ya. baru tahu yang majlis malam berinai ni dia macam-macam. Okey. Dia ada majlis malam berinai curi, majlis malam berinai besar, majlis malam berinai kecil. Maksudnya 3 malam berturut-turut tu berlangsung majlis malam berinai. Itu sebenarnya menarik kalau saya nak tanya kejap kepada tetamu kita. Betul. Ini bukan satu adat dan tradisi yang kalau kita imbau kembali sebenarnya sangat-sangat indah dan juga sangat-sangat unik yang pasti sejarahnya untuk generasi masa kini ramai yang masih tidak jelas dan tidak tahu. Ini yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Mungkin anda juga di rumah mempunyai nostalgia anda sendiri, majlis malam berinai, meriahnya berkumpul rakan-rakan, sanak saudara. Kongsikan bersama dengan kami di Facebook Wanita Hari Ini TV3, Instagram WHI TV3 dan juga TikTok, jangan lupa WHI TV3. Yeah. Dan Farin, sebelum kita nak berhenti rehat, kita nak persembahkan tarian daripada adik-adik kita yang bertajuk Joget Malam Berinai. Silakan. Duduk keliling beramai-ramai sambil berdoa Rabbul Alamin. Duduk keliling beramai-ramai sambil berdoa Rabbul Alamin. Di malam ini, malam berinai, sembah pengantin atas pelamin. Adik dan kakak, mari inaikan untuk pengantin kita raikan. Inilah harinya malam pertama, marilah inaikan pengantin baru. Awal pertama berinai kecil hanya dibuat untuk sekeluarga. Awal pertama berinai kecil hanya dibuat untuk sekeluarga. Malam ketiga berinai besar, pihak pemuda bertandang sama. Amboi kacaknya, hai moleknya, bertambah seri majlis berinai. Alangkah indahnya majlis purnama, marilah inaikan pengantin baru. Tamatlah sudah malam berinai, kini menanti hari sandingnya. Tamatlah sudah malam berinai, kini menanti hari sandingnya. Di hari Minggu ramai tamunya, sanak saudara bekerja sama. Di hari Minggu ramai tamunya, sanak saudara bekerja sama. Inilah lagunya joget berinai, marilah inaikan pengantin baru. Wanita Hari Ini. Sebut sahaja majlis perkahwinan, pastinya perkara pertama yang terlintas adalah tentang majlis malam berinai. Malam berinai adalah antara tradisi masyarakat Melayu yang masih kekal hingga ke hari ini. Tahukah anda, jika dahulu malam berinai selalunya diadakan secara 3 hari berturut-turut sebelum majlis akad nikah. Selain itu, terdapat 3 jenis malam berinai, iaitu malam berinai kecil, malam berinai besar dan malam berinai curi. Selalunya, pengantin perempuan akan dipakaikan inai dan majlis akan dihadiri oleh ahli keluarga dan kenalan rapat. Di samping itu, peredaran zaman menampakkan beberapa jenis tema bagi malam berinai yang menjadi pilihan kini. Antara yang mendapat sambutan
adalah tema Bollywood. Malam berinai juga dapat mengeratkan hubungan antara pengantin dengan ahli keluarga serta rakan-rakan sebelum bergelar isteri. Berinai kecil. Tengok kami tengah meriah ni, jadi pastikan anda terus bersama dengan kami dengan kemeriahan nostalgia malam berinai ni. Okey. Dan saya kira kali ini kita kenalkan terlebih dahulu selain daripada pengantin kita, adik-adik kita ni semua yang bersama dengan kita di sebelah saya adalah tokoh warisan kebangsaan orang hidup Wakoh, iaitu Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli. Selalu terima kasih Tok bersama kita pada hari ini. Sama-sama. Baik, Fatin yang bersama dengan Fatin kakak yang kita di sebelah ni. saya ni kan kita bersama dengan Kak Yan Ahmad. Beliau adalah pengurus majlis ataupun Mak Andam lah. Senang kalau kita nak bercakap kalau majlis-majlis ni kan. Lama tak dengar Mak Andam, sekarang kan? dengar Mua, makeup artist. Tapi Mak Andam kan? tu yang Okey, tapi ini orang lama. Hari ini kita nak lama. tanya, kalau kita bercakap mengenai nostalgia malam ataupun majlis berinai ni, macam-macam kita nak tanya. Kita tahu kalau majlis merisik kita dah faham dah kan, kita nak merisik pengantin. Kalau berinai ni memang keperluan ke ataupun macam mana? Betul. Ini yang kita nak tanyakan kepada Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli. Okey Datuk, mengenai malam berinai ni, apakah sebenarnya malam berinai dan adat malam berinai ni? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita kena faham apa dia adat itu. Adat ini adalah peraturan ataupun undang-undang. Yep. Kalau berinai itu sebahagian daripada adat. Jadi maknanya malam berinai itu dia 3 malam berturut-turut. Inai curi, lepas itu inai kecil dan inai besar. Inai curi ini biasanya adalah melibatkan sahabat ataupun kaum keluarga yang paling kecil. Dan ini adalah untuk merapatkan lagi tali silaturahim antara satu pihak dengan satu pihak yang lain. Kalau inai kecil, dia lebih besar sedikit. Mungkin dia berkembang, ada sahabat jauh dan macam-macam lagi lah. Majlis sudah lebih besar sikit jemputannya. Majlis itu. Dan kemudian inai besar. Saya lebih bersetuju kalau mengikut kisah dulu-dulu. Kalau nak berinai itu dia selepas akad nikah. Ada juga yang buat sebelum akad nikah. Tapi kalau sebelum akad nikah, bagaimana kisahnya? Sebab ia belum sah sebagai pasangan. Adat berseni syarat, syarat berseni hukum, hukum berseni kitabullah. Dan kemudian kalau kita lihat makna dan falsafah di sebalik berinai itu, inai itu. Inai ini kalau kita letakkan di tangan, di tapak kaki, kalau yang dulu-dulu, dia ada kaitan dengan perubatan. Maknanya kalau kadang-kadang kuku kita tu kena cagu. Kalau cagu, kalau letakkan itu memang mujarab. Iya. Tapi taklah makna pengantin tu ada cagu. Tak. Dan kalau kena bisul. Ya. Kalau zaman Rasulullah dulu, Rasulullah juga gunakan inai. Untuk inaikan janggut, rambut. Jadi makna ada auranya di situ. Baik, Tok. Dan kemudian ada daun hati-hati, daun hati-hati, daun sedingin, daun sepulih. Semuanya itu ada aura-auranya dari segi perubatan. Jadi maknanya kalau kita tolak, ya sebenarnya rugi sebenarnya. Maknanya baguslah berinai ni. Dan kemudian kalau kita sebut ada kata-katanya. Ya. Tepung tawa untuk penawar supaya hidup tidak bertengkar. Wabak penyakit tidak menular, semua urusan berjalan lancar. Tepung tawa berberas bertih supaya hati menjadi pengasih. Tabah menahan pahit dan pedih. Sampai tua sayang berlebih. Dan sampai ujung lah. Bukan main banyak pantun tu Jadi maknanya malam berinai ini kalau kita gumpal selebar kuku, kalau kita bentang selebar alam, walau sebesar biji labu, langit dan bumi ada di dalam. Yang penting makna dan falsafah itu yang kita pegang. Cantik. Ini satu penjelasan yang saya kira memang cukup menarik yang ramai dari kita baru ketahui. Dan mungkin kita nak imbas pula nostalgia malam berinai ni dengan Kak Yan kita. Kak Yan, boleh kongsikan jugalah. Kalau kita tahu sekarang ni lebih moden kan. Kita lebih suka kalau nostalgia dulu-dulu tu. Saya tengok kan, dulu sempatlah masa saya kecil-kecil kan. Tengok betul-betul bulat dia buat tu. Kalau yang ni betul samanya, apa sebenarnya signifikasi corak yang dilakukan tu? Okey, kalau bezakan dulu dengan sekarang memang jauh perbezaan dia kan. Tapi kalau dulu-dulu sebab ketelitian, sebab perhiasan wanita dulu-dulu tidak ada barang kemas sangat. So inai ini merupakan salah satu perhiasan untuk wanita.
Jadi bila dipakai dengan kemas, jadi lagi cantiklah, menambah lagi naiknya seri wanita. Kalau Kak Yan sendiri, Mak Andam, apa agaknya pantang larang kalau kita nak pakai inai anak dara? Macam sekarang kan satu keluarga semua pakai inai. Kadang-kadang yang sibuk, yang lelaki semua pun sibuk juga nak tumpang-tumpang juga kan. Okey, sebenarnya inai ni dia satu keperluan dalam satu perkahwinan. Okey, itu adalah simbolik untuk wanita-wanita yang menyatakan wanita itu akan berkahwin. Tapi sekarang ni menjadi permintaan kepada wanita-wanita seluruh Malaysia yang minat dengan memakai inai. Tapi inai ni sebenarnya kalau kata dipakai, dia salah satu perubatan lah, macam kata Datuk tadi. Dia bagus untuk kuku cekam, dan juga kita boleh rebus dengan air inai itu untuk kebersihan bahagian sulit. Antara tips dia. Okey, cuma saya ada satu soalan. Tadi ada beberapa jenis daun yang berbeza-beza disebutkan oleh Datuk. Okey, kalau dari segi tradisinya, kalau zaman dulu, adakah daun yang berbeza digunakan ataupun apa yang terbaik dan cara pembuatan inai itu? Okey, inai yang kalau kata inai ni dia datang pelbagai jenis. Bukan hanya inai tu kalau kita giling dia akan berwarna merah, tidak. Dia akan ada yang warna merah, ada yang warna oranye, dan ada yang tidak ada warna. So untuk menambahkan naik warna tu kita akan campur gambir. Gambir kan ada warna kan. Lepas tu kita akan campur nasi. Nasi tu sebab untuk memberi kepekatan supaya bila kita pakai dekat jari tu dia akan melekat. Untuk yang tahan lama tu apa agaknya bahan tu? Untuk yang tahan lama dia naturally daun dia lah. Memang daun tu lama. dia akan getah dia. So kekuatan getah tu dia akan menambahkan lagi inai tu lagi tahan lama. Paling minimum pun 2 ke 3 jam lah. Kalau hati nak pakai inai, boleh minta sikit kat boleh. kita tu kan? Dulu kan, kalau kongsikan kalau zaman dulu, kalau pengantin pakai inai tu dah tak boleh bergerak dah Kak Yan. Kan? Lagi satu, kalau tidur keras kan? Ya. Kalau kita tahu juga, dulu ada juga kata baju berpasang-pasang kalau malam berinai tu. Ya, malam berinai kebanyakan kalau ikut zaman dulu ada paling banyak pun 10 ke 12 pasang. Macam mana tu? Pakaian tradisional. Tapi pakaian tu selalunya kalau ikut adat Melaka kalau yang saya nampak di Melaka, pakaian persalinan ni akan dipakai pada hari langsung sebelum mereka bersanding. So dia akan pakailah sebanyak mana baju tu, dia akan pakai daripada pagi sampailah sebelum majlis persandingan. Okey Kak Yan, saya ada satu soalan. Kalau nak cakap untuk sekarang banyak ni, tu awak nak tahu Teruskan. Macam baru tahu kan. Rupanya banyak malam berinai ni. Kita ada banyak persalinan kan. Kalau sekarang ni mungkin untuk gambar. Tapi kalau dulu sampai 10 tu sebenarnya apa keperluannya apa keperluannya Kak Yan? Iyalah dulu meraikan kan? Ya, meraikan. Sebab kita kan masyarakat majmuk. Bila kita wanita Melayu, kita nak cuba juga bangsa-bangsa lain. Masa tu lah nak rasa kan. Ya. Kadang-kadang ada yang terkilan sebab tak dapat pakai pakaian yang ada bangsa-bangsa lain. Betul. Okey, baik. Kita nak tanya pada Datuk Lasli, kalau kita lihat ini merupakan satu adat dan juga tradisi. Kalau kita lihat satu masa dahulu tu kemeriahannya memang sangat-sangat. Okey, kalau Datuk boleh ulaslah melihat kepada apa yang generasi kini lakukan, ada perkara-perkara yang sebenarnya sekarang ni kita dah tak buat lagi tapi sebenarnya menarik Datuk, dan juga mungkin perbezaan antara satu negeri dengan negeri yang lain kalau ada perbezaannya. Dia yang sebenarnya adat data pusaka satu, makna benarnya sama. Ketuku ketakal kedua si keladi moyang, kita ini susuku seasal, kita ini senenek moyang. Sama. Tapi tinggal lagi, lain padang, lain beladang, lain lubuk, lain ikan, lain tempat, lain caranya. Betul. Jadi kalau saya lihat dulu, dulu mereka memikirkan maknanya, falsafahnya, apa buruk baiknya. Dan saya tidak tolak hari ini. Saya tidak tolak yang dia lukis di tangan apa semua. Tapi cuma yang saya mohon balik semula, jangan lupakan yang lama. Sebab yang lama itu ada banyak kebaikan di sebalik inai itu. Di sebalik beras kunyit, di sebalik berteh, beras basuh. Sebab sebelum naik ke pentas untuk nak berinai, dia ada lapas-lapasnya. Kalau misalnya daun sepulih, daun sepulih itu diikat dengan daun hati-hati, daun sedingin. Itu yang dicecahkan pada tempat untuk nak renjis di atas tu. Apabila direnjis tu misalnya daun hati-hati tanda bijak, bijak bercakap, bijak berunding, bijak mengambil kata putus, bijak duduk di orang ramai. Dan kemudian beras kunyit tu kemudian ditaburkan ke kiri, ya Allah ya Tuhanku, ya maka pengantin ini dilindungilah. Lepas tu lempar ke kanan, ya Allah ya Tuhanku, maka pengantin ini murahlah rezekinya. Jadi saya fikir tidak ada yang tidak eloknya. Dia bergantung kepada niatnya yang sebenarnya.
Dan yang hari ini juga, kalau lembu baru, pedati baru, lembu masuk Kota Melaka, multimedia, koridor baru, pusaka lama, jangan kita lupa. Alamak, menariklah topik kita hari ini. Betul, sebab saya memang dalam keterujaan kita nak merancang satu majlis kan, tradisi dan juga adat tu kita jangan lupa. Kadang-kadang ada orang memang dia kekalkan yang lama. Maksudnya tak ada yang ukir-ukir, dia memang suka yang lama, nampak lebih manis. Tapi kan Fatih, saya perkara lagi sebenarnya setiap daripada bahan-bahan ataupun yang kita gunakan, setiap ada kata-kata yang kita lafazkan, semuanya ada hikmah-hikmahnya sebenarnya. Daripada malam berinai ataupun adat malam berinai ini. Okey, saya pasti ramai juga di luar sana mempunyai pendapat ataupun kenangan mereka masing-masing mengenai malam berinai ini. Jadi sama-sama kita dengarkan daripada mereka. Jom. Macam saya dulu malam berinai just panggil yang Mak Andam tu datang pakaikan inai, dan saudara-saudara lain pun ada masa yang sama, ada yang buat isi bunga telur macam itulah. Masing-masing sibuklah malam tu kan untuk majlis esok. Saya ni dah lama dah dah berusia kan, tapi saya masih ingatlah sikit-sikit. Yang pastinya malam berinai ni lebih kepada untuk saling kenal mengenal. Bila malam tu kita sama-sama berbual-bual kan. So tema kita orang masa tu sebab kat kampung kot, pakai baju seluar, pakai kain batik, pakai baju kedah masa tu kan. So adalah orang yang datang untuk berinai, saling kenal mengenal, keluarga lah. So saya rasa memang waktu tu baguslah untuk kita buat persiapan untuk hari kenduri berikut, untuk hari berikut kenduri kan. Jadi kita dah kenal sedikit sebanyak kaum keluarga kan. Anak muda sekarang ni tak kenal kaum keluarga makcik yang mana satu. So inilah peluang dia untuk diorang saling kenal mengenal. Tema malam berinai saya macam konsep biasa je. Saya tak nak macam benda yang over sangat. And then of course kalau macam untuk yang berinai ni, I nak buat biasa juga. Because I'm not the kind of person yang suka buat terlalu over gila yang, you know, those kind of macam like expensive things. I rather spend time with my family sahaja. Saya suka yang simple je. Tapi saya suka yang lukis tapi simple. Tema tu macam Bollywood sikit lah. Itu dia, ada yang suka simple-simple je, ada yang suka mengekalkan tradisi lama. Okey, saya masih lagi bersama dengan Kak Yan. Kalau kita dah bercakap mengenai nostalgia malam berinai, ini kita nak tunjukkan macam mana kita nak menyediakan inai. Kalau zaman-zaman dulu tu memang kita gunakan konsep menumbuk lah Kak Yan. Okey, Kak Yan, ada macam-macam ni. Saya tengok tapi mungkin ada penonton yang mungkin keliru kan. Ini nampak berbeza tapi sebenarnya daun yang sama. Kalau boleh Kak Yan kongsikan juga. Okey, macam saya sebutkan sebelum ni, inai kita ada berbagai jenis. Ada 3 jenis yang saya jumpa selalu lah. Saya go through. Inai yang daun-daun besar ni nampak sangat-sangat besar, tapi warna dia kita kena tambah baiki untuk warna dia. Macam tambahan macam kita kena inovasikan sikit. Betul, kita tambahkan gambir ke, ataupun ada yang setengah-setengah kata pakai lemon juice. Perahan limau. Itu untuk pekatkan untuk ke Kak Yan? Pekat naikkan warna dia. Tapi untuk bau dia macam mana pula Kak Yan? Bau dia untuk kasih wangi, saya selalunya amalkan dengan lemon tu lah. Okey. Seronok saya dengar. Sebab apa, dia memang mengembalikan balik kan zaman kita kecil-kecil dulu. Inilah sebenarnya kan, bukan saja kita nak menyediakan bahan-bahan untuk buat inai. Kita sambil duduk, makcik-makcik, mak long, mak ngah semua kan. Zaman tu kita nak kongsi-kongsikan apa tips-tips nak berkahwin dan sebagainya. Okey, kalau kita nak sentuh juga, kalau sekarang ini mungkin dah dimodernkan cara pembuatannya. Tapi untuk Kak Yan sendiri kan, ini ataupun yang sekarang ini untuk kita nak amalkan. Okey, kalau bagi saya, diri saya sendiri, even saya kahwin pun, saya memang suka pakai daun inai ni. Sebab salah satunya, dia colour dia natural. Okey. Dengan yang sekarang ni, colour ni memang pelbagai jenis kita boleh dapat. Even yang ada warna-warna, tetapi bila pakai inai ni kita akan rasa nampak berseri sebab warna dia tu memang naturally cantik. Betul. Dan masa yang sama dia orang tua dulu ada kata bila pakai inai ni hantu syaitan takut. Itu dimomokkan. Itu mitos. Tapi sebenarnya dia bagus untuk perubatan. Okey. Kalau macam ni kita nak menumbuk ni mungkin agak lama. Bolehkah kita dulu kita bermula dengan giling. Dengan batu giling dia lebih halus dan lebih cantik. Kalau macam ni dia lengur sedikit lah. Inilah namanya gotong royong Kak Yan. Kalau dah penat tukar pula. Kan? Tapi sekarang kalau kata nak memudahkan, daun inai ni kita ambil, kita jemur beberapa hari supaya dia jadi kering untuk nak cepat.
dan segera kita cabutkan, keluarkan daripada batang dia, kan ada batang halus ni kan. So kita cabutkan dan kita jemur sampai dia kering. Lepas tu kita gunakan blender yang untuk yang halus tu. Dijadikan serbuk dan bila kita nak pakai pun kita campur air. Okey, maksudnya itu adalah tips lah untuk kita nak cepatkan. Kalau macam ni mungkin kalau kita perlukan banyak masa, kita keringkan dulu, lepas tu kita dah tengok dah dia nampak rapuh, nampak rapuh, masukkan je dalam mesin mengisar tu. Betul. Simple. Okey, Kak Yan, mungkin ada tips juga nak dikongsikan untuk mereka di rumah kan. Sebenarnya senang je untuk kita nak menyediakan daun ataupun inai sendiri kan. Kot-kotlah kalau dah terdesak, dah tak sempat nak cari yang instant tu, kita boleh juga gunakan daun ni. Tips daripada Kak Yan sendiri. Okey, kalau bagi yang berminat nak pakai inai daun ni, pastikan kena ambil sebelum hari hujan tau. Sebab bila hari hujan nanti nak tunggu kering lambat. Menarik. So ada setengah tu dia ambil sehari sebelum majlis. Tapi macam saya suka ambil at least 1 atau 2 hari kalau saya nak buat proses yang macam saya sebutkan tadi. Ya, tapi Kak Yan, kalau tadi kita cakap ada beza-beza kan dari segi warna dia. Macam mana pula kita nak buat pemilihan masa kita nak petik tu? Okey, kalau kata yang contoh, ini macam kecil-kecil sikit. Yang kecil-kecil ni warna dia lebih terang lagi color dia. Sebab saya pernah, ini pengalaman saya pernah ambil inai yang daun-daun kecil ni, warna ni lebih menyerlah lagi, warna merah dia. Yang ni warna dia agak pudar sikit. Okey, baik. Okey, last yang daun-daun besar ni. Nak tanya, kalau macam ni lah kan, boleh dapat berapa banyak? Boleh untuk satu keluarga tu? Boleh. Boleh? Boleh. Cuma dia kena tumbuk halus lumat lah. Sebab lepas tu kita akan buat tambahan dengan nasi supaya dia akan dapat kelikatan dan mungkin bertambah lagi. Gambir mungkin boleh masukkan. Okey, Miss ni kakak sambung pula. Nampak macam awak dah tak larat tu. Sambil-sambil saya nak teruskan menumbuk ni. Apa kata kita rehat seketika. Selepas ini banyak lagi kita nak kongsi berkenaan dengan nostalgia malam berinai. Wanita hari ini.
persembahan menarik daripada adik-adik daripada Tunas Tari yang dipersembahkan Inang Sinar Harapan. Silakan jemput-jemput masuk. Jom kita duduk sama-sama. Ini dia, kita nak perkenalkan tulang belakang di sebalik Tunas Tari ini, Puan Fazlin Abu Hassan Syahari, pengasas bersama Tunas Tari. Apa khabar? Baik. Panggil Kak Lin lah, lebih mesra. Okey, kita bercakap mengenai tarian tradisional ini kan. Mungkin sedikit boleh juga kita kongsikan berkenaan dengan nostalgia Malam Berinai ini. Kita nak ketengahkan tarian-tarian tradisional ataupun segala tradisi Melayu kita. Okey, kami amat berbesar hati untuk dijemput pada hari ini untuk memeriahkan Malam Berinai ini. Jadi kami daripada kumpulan tarian kanak-kanak Tunas Tari yang berpusat di Taman Tun Dr. Ismail, dan kita sangat kaya dengan budaya. Jadi setiap majlis kerajaan tu ada saja tarian yang sesuai kita persembahkan. Jadi contohnya macam tadi kita persembahkan Joget Berinai kan, yang sebentar tadi pula Inang Sinar Harapan. Jadi Inang Sinar Harapan ni pula sempena kami akan mempersembahkan drama tari kanak-kanak tahunan kami di Damansara Performing Arts Centre pada 20 dan 21 Disember, iaitu pada Selasa dan Rabu minggu depan. Jadi seramai lebih 30 orang kanak-kanak berumur 6 ke 16 tahun akan mempersembahkan tarian-tarian tradisional daripada Malaysia, baik tarian daripada Semenanjung, daripada Borneo dan juga tarian India dan China. Ya, kalau kita tengok dekat VT sekarang ini kan, mungkin Kak Fazli boleh kongsikan juga bila ditubuhkan Tunas Tari ini. Tunas Tari ditubuhkan pada 2015, jadi dah 7 tahun. Tapi hampir 3 tahun kami tidak dapat mempersembahkan apa-apa persembahan. Jadi kami sangat seronok dan menantikan drama tari kami untuk bulan Disember inilah, sempena musim cuti sekolah. Okey, kalau dah bercakap mengenai cuti sekolah ni, kita nampak adik-adik juga kan yang mana mengetengahkan bakat-bakat kecil ni kan. Mungkin ada juga aktiviti ataupun perkembangan masa musim cuti sekolah ni. Okey. Kita dikejut dengan berita sedih tentang tanah runtuh baru-baru ini, dan kebetulan tema untuk persembahan kami kali ini ialah kelestarian dan kecintaan untuk alam sekitar. Jadi kami ingin memupuk sifat kesedaran dan cintakan alam ni untuk anak-anak ni daripada umur yang muda. Jadi tema kami kali ini bukan cerita dongeng atau cerita puteri-putera, tapi lebih kepada tentang kecintaan untuk bukan saja tarian tapi untuk alam sekitar. Maksudnya dekat sini mungkin kesedaran ataupun awareness yang diberikan tu ditampilkan melalui tarian. Jadi bukan saja persembahan yang akan disajikan, juga daripada segi pengisian kami di kelas-kelas kami berkongsi dengan anak-anak ini tentang 3R, reuse, recycle, reduce, semua tu tentang kepentingan menjaga alam, kepentingan kebersihan air, kepentingan berbudi kepada tanah. Jadi kita kena hidup harmoni dengan alam sekitar untuk kelangsungan bumi, sebab bumi tiada bumi kedua kan. Ini saja bumi yang kita warisi untuk kita teruskan warisi untuk anak-anak kita. Saya kira memang sangat-sangat murni inisiatif yang dijalankan oleh Tunas Puteri. Sebab apa? Tunas Tari, sebab kita memang kena memupuk daripada kecil lah kan. Okey, kalau Fatih nak tanya juga, adik-adik ni daripada umur berapa ke umur berapa ni Kak Fazli? Daripada yang akan menari kelak 6 ke 16, tapi yang ada hari ni ada Anissa 9. Ya, penari juga. Comel. Anissa menari tarian apa nanti Anissa? Saya menari tarian mencucuk ikan dan mengutip hasil hutan. Alah, mencucuk ikan. Mengutip hasil hutan. Kalau kita dengar pun dia punya pendekatan pun semua berkenaan dengan kesedaran kan, alam sekitar dan sebagainya. Lainlah konsep kami kali ini, sebab kami rasa climate change is real. Betul. It's right at our door. We need to create awareness daripada awal lah. Okey. Kak Fazlin, mungkin boleh juga kongsikan buat mereka di rumah kan, penonton kita yang mula tertarik untuk kalau nak mengikuti ataupun mereka nak sama-sama juga menyertai inisiatif yang dijalankan oleh Tunas Tari ni, bagaimana agaknya? Okey, kelas kami di Pusat Kreatif Kanak-Kanak Tuanku Bainun di Taman Tun. Untuk tahun depan insya-Allah kita akan bermula hujung bulan 1. Jadi boleh hubungi kami melalui IG kami ataupun FB kami untuk penggal yang seterusnya. Itu dia. Okey, terima kasih kita nak ucapkan sekali lagi kepada Kak Fazlin Abu Hassan Syahari selaku pengasas bersama Tunas Tari dan juga adik-adik Tunas Tari ni berbakat sangat-sangat kan. Okey penonton, kita nak power pemerhatian anda. Kita masih lagi di Nostalgia Malam Berinai ni, kita nak saksikan TikTok Malam Berinai. Jom kita saksikan.
bersama hati. Apa asal sayang? Adakah tandanya nampak di pandang? Kumbang rayu bunga, bulan dan bintangnya punya tanda-tanda hubungan mesra. धड़कन क्या बोले है सुन 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 साजन जी घर आए साजन जी घर आए दुल्हन क्यों शर्माए साजन जी घर आए就去看看吧那些孤独的人夜晚是否还会唱那些灵魂早已无处安放流浪到天涯那些Okey ke tu? Biasalah orang tak selalu buat kerja rumah. Kakak-kakak dipaksa saya potong bawang. Tak apa. Tak apalah, tak. Saya sambung. Oh, tapi betul-betul hari ni rasa macam kenduri lah. Kalau kita tengok sebenarnya dan kita nak ucapkan terima kasih bersama dengan kita. Bersama dengan kita Kak Wan Jalilah Jomri. Dan juga sebelah kita ni ditemani juga oleh Kak Yus dan juga Kak Tun. Dan juga Kak Fatin bersama dengan kita. Kak Tin. Okey. Baik. Jadi kita nak tanyakan jugalah. Kalau kita lihat sebenarnya ini satu nostalgia. Biasanya kalau orang kata inilah dia yang istilahnya merewang tu kan. Ramai-ramai kita duduk sama-sama dan kemudian kalau kita tengok sebenarnya ini persediaan makanan untuk kenduri waktu persandingan tu. Tetapi kalau kita nak bezakan maknanya malam berinai tu selalu kita bagi tetamu-tamu makan apa kan? Nak bezakan dengan menu yang esoknya tu. Makanannya selalunya yang ringkas-ringkas lah. Selalunya kalau kita macam kita tumbang lembu kan. Selalunya macam tulang-tulang lembu tu kita akan bawa ke malam majlis berinai tu. Macam buat bihun sup ke yang ringkas. Bagi orang-orang yang kerja-kerja rewang tu lah. Tapi Kak Yan, kalau kita tahu dia majlisnya berlarutan kan 3 malam terus, lepas tu terus kenduri. Persediaan bahan-bahan tu memang beli sekali ke ataupun ada yang ditugaskan untuk pergi membeli? Kadang-kadang jiran-jiran bawa. Bawa orang bawa ni, bawa sikit-sikit kan. Tolong-menolong tolong-menolong. Nanti ada yang bawa beras, ada yang bawa gula, macam tu. Kan ada yang bawa ayam. Tapi kan sebenarnya kita lihat sebenarnya budaya ataupun aktiviti rewang ni semakin kata dah berkurangan. Kalau betul lah kita jujur nak tanya pada akak sendiri, apa yang dirindui lah untuk rewang-rewang zaman-zaman dulu ni kalau kita imbas kembalilah. Maksudnya rindu macam silaturahim kan. Kumpul semua sanak saudara yang jauh-jauh tu datang semua kumpul rewang sama-sama nak meriahkan majlis ni kan. Kadang-kadang keluarga tu datang seminggu lebih awal datang untuk set up semua ni semua. Macam tu. Itulah kan. Jiran-jiran tetangga pun datang sama juga. Tapi nak timun. Tapi Kak Yan, kalau kita tahu kan ada juga apa pengkhususan macam ni pengkhususan pekerjaan, ada yang ditugaskan buat pelamin, yang yang memasak kan. Itu siapa yang ketua dia lah. Ketua. Maksudnya kita buat mesyuarat. Sebelum majlis tu buat mesyuarat, panggillah jiran-jiran, sanak saudara semua. Dibagi-bagikanlah dia punya tugasnya tu. Tapi memang seronok. Saya sini mengimbas kembali macam bila pakcik-pakcik saya kahwin dekat kampung kan. Kita orang kampung semua entah jumpa pakcik sana pakcik. Mereka beramai-ramai dengan ikhlas sama-sama seronok bersama-sama. Okey, tapi ini satu lagi kisah dia. Apa tu? Kalau orang ramai tertanya, budak-budak sekarang tak tahu yang orang kata makcik bawang, makcik bawang. Ini yang dia orang kata makcik bawang. Makcik bawang. Tapi istilah mereka tu berasa kata pakcik bawang ni suka bergosip. Sebenarnya sebenarnya selalu kalau macam-makcik ni ataupun kakak-kakak duduk sekali rewang macam ni, apa yang selalu disembangkan, dibualkan tu. Saya bukan gosip sebenarnya. Silaturahim tu. Betul. Kadang-kadang tanya khabar. Tanya khabar anak-anak semua kan. Kalau yang jauh tu kita kena tanyalah semua. Berceritalah semua kan. Kadang kita berbincanglah juga. Ni nak masak apa, berapa perlu.
Banyak yang kita guna ni bawang ni nak berapa kilo macam tu. Seronoknya tapi Kan? tapi kadang-kadang benda yang dibincang tu itulah sebenarnya boleh mengeratkan silaturahim kan. Betul. Ada makcik latah lagi kadang-kadang ada yang melatah menghiburkan kan. Betul. Itu sebenarnya kalau kita tengok dekat bandar ni Farin dah kurang dah. Kalau kita tahu dekat komuniti yang memang berat, kita perlukan ni sebenarnya. Memang berbeza. Okey, betul kalau macam zaman-zaman dulu ada juga kenangan-kenangannya kadang-kadang macam pinggan mangkuk tak cukup dipinjamkan dibawa semua betul. betul. Sebelum kenduri tu kita dah orang kata pinjamlah. Bergabung. Apa ni? Saya ada juga ni nak kongsikan ni. Betul-betul yang daripada Facebook kita ni, silakan. Ruby. Ini sama-sama juga ni mungkin nostalgia zaman-zaman Perabiah ni. Ingat lagi dulu zaman kecil-kecil dulu jiran selalu buat kerja kahwin. Kita ni sukalah menyebut. Paling best time beri inai itulah. Tapi sekarang tak payah tunggu orang kahwin nak pakai inai. Saya hari-hari boleh pakai inai. Oh, itu dia punya pendapat lah. Lain macam. Pakai inai tak payah tunggu malam berinai lah. Tak payah tunggu. Ada inai instant lah. Saya, nostalgia saya kalau macam ini tengah rewang kat kampung tu, saya selalu pergi dapur buat apa tu tak? Curi bawang goreng. Goreng makan. Okey, tapi kita pasal bermasak tu, Fatin, sebenarnya sekarang ni perasan tak bila kita membawang ni, mata kita tak pedih, tak rasa nak menangis apa. Sebenarnya ada petua tau. Okey, Kak Wan kongsikan. Betul, ini petua ni. Itu ramai kena tahu ni. Masukkan ni, cucukkan bawang ni kat ujung pisau ni. Tengok macam ni, cucukkan ujung pisau baru digunakan untuk mengupas. Okey, untuk bawang merah saja. Bawang merah kan pedas kan, pedih mata kan. Tadi awak tak buat. Barin pun dia tadi dia kata. Sebab tu sebenarnya memang tu saya duduk main-main pun ni kena letak kat mata dia. Alhamdulillah tak ada apa ni. Rupanya ada petua. Okey. Tadi kita dah kongsikan satu kan daripada rakan-rakan di Facebook. Ini daripada Mak Itun. Ada lagi. Assalamualaikum dari Pokok. Maka Melaka untuk wanita hari ini. Orang dulu pakai daun inai giling, tak payah mesin, letak gambir, letak nasi. Mak Itun rasa duduk atas kerusi tidur, atas kerusi dari malam sampai pagi takut rosak inai nanti. Oh, maknanya tengah pakai inai tu keras. Duduk semalaman. Sebenarnya Kak Wan tu boleh kongsi agak ya. Ya, sama pakai inai tak boleh gerak lah. Pegang macam tu, daripada malam Fatin sampai macam dulu Fatin. Saya lebih moden lah. Sebab kalau saya tahu cerita 3 malam ni, saya macam ni agaknya. Dulu saya tahu, saya 1 malam je. Okey. Tapi saya nak tanya jugalah, kalau kita berkahwin, kita ada pengapit kita kan, itulah yang bantu kita buat ni. Tapi malam berinai tu siapa agaknya Kak Wan yang boleh bantu kita, pengapit ke adik-beradik ke macam mana? Selalunya adik-beradik lah. Adik-beradik je. Dan juga kawan-kawan rapat lah. Kawan-kawan betul. Kawan rapat, makcik-makcik macam tu yang bantu kita. Okey, katalah saya nak beri peluang pada Kak Wan sendiri lah sebenarnya untuk mengimbas kembali dan cakap kepada para penonton kita bahawa sebenarnya aktiviti seperti ini, malam berinai ni kita perlu teruskan walaupun kita dah di zaman moden ni, kita masih lagi teruskan dengan pelbagai sebenarnya hikmah dia. Kawan. Betul. Perlulah teruskan bagi anak-anak muda bawah-bawah ni faham, kenal seronoknya tu macam mana, meriahnya tu. Memang seronok kan malam berinai. Maksudnya sebelum bersanding tu dah ada kenduri lagi. Ada buat kenduri sebelum majlis besar. Lepas tu saudara mara semua datang apa semua, memang seronok. Memang seronok. Rio. Sebab kita nak rasa keriuhan ni masa kenduri-kenduri je kan. Kan? Silaturahim itu. Ya, silaturahim. Kadang-kadang saudara mara yang jauh-jauh datang, kita tak pernah jumpa, jarang jumpa kan. Masa itulah kita dapat jumpa. Kalau kita buat, kalau buat 1 hari, sekarang ni buat 1 hari kan. Ya. Jadi maksudnya kurang. Kadang-kadang yang jauh-jauh tu kadang tak sempat nak datang, tak dapat datang. Kan. Jadi kita perlu teruskan aktiviti ataupun nostalgia sebegini. Betul. Dan sambil-sambil tu juga tetamu-tamu kita sedap kita. Dah menjamu selera, alhamdulillah. Kita masih potong bawang ni. Ni tapi tak apa. Telur dah rebus ke kat belakang tadi tu? Tak apa, saya tengok. Nanti kita lagi pergi tengok. Okey, kepada anda semua ada lagi perkongsian kami bersama dengan anda. Kita nak rasa masakan-masakan yang sedap-sedap tu terus bersama kami dalam nostalgia malam berinai. Jangan ke mana-mana. Jomlah. Apa lagi ni? Angkat. Wanita hari ini.
bila kenduri macam ni tak terasa. Tapi ada sesuatu yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Teruskan Fatin. Ya, ini berkenaan dengan family duo. Siapa yang sukakan persembahan ini, pentas nyanyian family duo bakal dibuka dengan pasangan keluarga seperti kita ada Naim Daniel dan Sisi Iman, kita ada Aida Jebat dan juga Fida Jebat, kita ada Ara Johari, kita ada Syafiq Erwin, Siti Saira, Siti Saida, Bella Estila, Wani Khairi. Ramailah. Ramai lagi. Bersama hostnya Sean Lee dan juga Jana ni, mereka semua akan tampil menemani anda malam minggu anda di Family Duo mulai 18 Disember setiap Ahad 9 malam hanya di TV3. Hebat Family Duo tahun ni. Okey, dan mungkin awak gemarkan bola? Yalah, bola. Tonton, sorak dan menang hadiah. Lontarkan sokongan paling lantang dan terdapat berbagai aktiviti dalam kita bersama memeriahkan kegilaan bola sepak dunia ini. Untuk mereka yang duduk di Wang Semaju atau kawasan sekitar, jom lepak di NZ Curry House pada hari Ahad ini, 18 Disember ini jam 9 malam. Ya, selain ada permainan dan hadiah Farin, ada juga boleh jumpa juga, ada peluang untuk jumpa bekas legend Harimau Malaya. Jadi untuk siapa yang datang awal akan dapat makanan secara percuma. Apalagi jom ke Yala Bola, sama-sama kita bersorak gol. Wah, baiklah. Dan sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih kepada semua tetamu-tamu kita pada hari ini untuk Nostalgia Malam Beranai, kepada adik-adik kita, pada bakal pengantin ni. Dan juga ni dayang-dayang kita, terima kasih. Bila majlis. Bila majlis. Alhamdulillah. Adik tu masih buat lagi dan makcik-makcik rewang kita dan juga di ujung sana Datuk dan juga Kak Yan. Terima kasih bersama dengan kita. Terima kasih semuanya dan terima kasih untuk perhatian anda juga. Seronok saya Rio juga. Dan hari Isnin kami akan kembali dengan satu lagi tajuk menarik iaitu awak suka ni merajuk ni. Awak suka merajuk kan? Awak saya merajuk sensitif atau perlukan perhatian? Saya rasa kita bincangkan hari Isnin nanti. Okey. Baik, terima kasih untuk hari ini. Selamat berhujung minggu. Jaga diri baik-baik. Jaga kesihatan, jaga keselamatan. InsyaAllah kita jumpa hari Isnin. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye-bye. Jom.